Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Summa amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama pada pagi ini kita berkongsi tentang tajuk baru iaitu sekularisme dan juga liberalisme. Jadi dia adalah rentetan daripada tajuk kita yang sebelum ni iaitu modernisme. Sebab kita sebut hari itu modernisme ni maksud dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemodenan. Jadi kemodenan tu ada yang diterima dalam Islam, ada yang tak diterima dalam Islam. Jadi kesan daripada kemodenan tu adalah timbul sekularisme dan juga liberalisme, pluralisme dan banyak lagi lah aliran-aliran pemikiran. Sebab apa aliran pemikiran ni timbul? Sebab dia nak lawan daripada aliran-aliran yang berpaksikan agama yang ada pada masa itu, yang mana ia telah menyusahkan masyarakat. Jadi sejarah asalnya dia bukannya berkaitan dengan agama Islam, dia berkaitan dengan agama Kristian. Dalam ni kita sebut sejarah sekularisme adalah penentangan untuk membebaskan masyarakat daripada kekuasaan gereja Katolik. Dia kena ingatlah, gereja ni dia ada Katolik. Katolik ni yang lama, yang asal. Jadi dalam Katolik dia keras. Undang-undang dia keras, syadid lah kita kata. Jadi ramai yang tak boleh nak ikut dan dia bertentangan dengan pembaharuan, kemajuan dia tak diterima. Dan dia menguasai pentadbiran, dia menguasai masyarakat. Kalau Indonesia sebut istilah kepausan. Zaman paus dia yang menguasai. Jadi ni pada abad ke-16 ke-14 hingga 16 Masihi. Jadi bila nak lawan timbullah gereja Protestan. Protestan pun nampak dah orang golongan yang memprotes. Dia protes banyak benda daripada Katolik ni, dia buat mazhab baru. Dan dalam Protestan ni dia kalau kita kajilah pemimpin dia Martin Luther tu kan, dia memang sangat mudah. Kalau sebelum ni bab perkahwinan tak ada perceraian semua lah. Jadi masuk Protestan ni semua dia buat mudah semua sehingga seolah-olah macam tak ada agama tu lah. Nama je Kristian pada nama tapi dah tak beramal dah dengan Kristian yang asal. Jadi yang Katolik ni betul yang macam agama Nasrani, agama Nabi Isa tak juga. Dah berubah dah tu. Yang berubah daripada asal ni perubahan kali kedua ni sebab dia nak sekat kuasa gereja ni, lepas tu nak suruh orang lain beramal dengan Kristian juga tapi dengan gaya yang lebih mudah. Jadi kita tengok bawah tu sebut Revolusi Perancis. Pada tahun 1789 dia ada dua tujuan besar. Ini yang pertama, runtuhkan sistem milikan tanah yang dikuasai oleh golongan bangsawan, dan yang kedua berjaya menyekat kuasa gereja dan paderi. Okey. Sebut pasal revolusi Perancis, sekularisme ni banyak ada kaitan dengan Perancis. Tapi Perancis dia tak gunalah nama sekularisme. Dia guna nama laïcité. Pernah dengar perkataan laïcité? Kalau awak buka dalam YouTube, awak akan dengar lah. Banyak dalam ML Studio yang Mak Lutfi tu ada dia cerita. Laicite ni dia seolah-olah macam sekularisme tapi dia berat lagi daripada sekularisme. Sebab laicite ni dia tak ambuh macam seolah-olah ada unsur agama semua diharamkan terus dalam negara dia di Perancis. Sekularisme dia nak asingkan, pisahkan, dia masih lagi terima agama semua ni tapi nak asingkan. Bila laicite ni tak ambuh tu. Sampai sekarang pun kita kata di Perancis memang keras. Yang menyebabkan orang Islam ramai di Perancis masuk Islam semua ni sebab dia penentangan daripada undang-undang dia yang keras sangat dia lawan agama. Dia bukan lawan agama Islam saja. Kita silap faham. Dulu ada kes yang di Perancis dilarang pakai purkok semua dah. Jadi dia larang semua agama. Orang Kristian tak boleh pakai salib. Tunjuk salib. Orang Yahudi tak boleh pakai topi kecil atas kepala tu. Orang
Sing dia tak boleh pakai turban atas kepala dia, semuanya tak dibenarkan. Tapi kenapa yang nampak menonjol sangatlah adalah Islam. Sebab yang beramal betul-betul dengan ajaran adalah Islam. Jadi yang nampak macam dia sekat Islam, padahal dia sekat semua benda lah kalau ikut asal. Tapi dia hanya sekadar daripada kajian, dia tak ada undang-undang. Undang-undang yang betul pada tahun 1905. Biar dia boleh kononkan undang-undang tu, dia boleh kawal betul-betul. Yang kita di Malaysia sekarang ni ada juga unsur sekularisme. Nak pisahkan agama daripada politik. Pisahkan agama daripada pemerintahan. Tapi tak boleh lagi. Sebab kita tak ada sistem ataupun tak ada undang-undang yang khas kata tidak boleh ada agama langsung dalam perundangan. Sebab kita masih ada lagi sistem beraja. Kita ada sistem beraja, undang-undang Islam tu duduk dalam perlembagaan, duduk atas sekali rukun negara. Jadi tu yang mengekalkan, jadi tak boleh masuk sekularisme mudah-mudah dalam perundangan. Tapi dalam pelaksanaan dalam Dewan Rakyat kan, kita boleh nampak lah. Jadi ada unsur-unsur sekularisme tu dah masuk. Jadi kita rasa revolusi Perancis ni dia dekat dengan Malaysia kita. Sebab Perancis ni dia negara yang homogeneous, yang satu bangsa kat asal. Kemudian masuk pendatang-pendatang ramai, jadi kuat Islam, dia nak lari daripada takut kebangkitan pendatang, sebab tu dia buat undang-undang macam ni. Jadi balik pada tadi, masyarakat barat berpaling, ada yang sekat ke? Ada yang tersekat tak? Masyarakat barat dia berpaling ke arah materialisme yang ada sejak zaman Yunani. Jadi zaman Yunani dulu dia kebendaan. Dia nak kepada harta, dia cari kekuatan dari sudut material. Jadi masyarakat barat ni dia nak lawan kepada sekular, lawan kepada agama dia tu, dan dia kembali kepada sistem yang lama, materialism. Timbul falsafah dan pemikiran baru untuk memisahkan urusan agama dalam semua urusan dunia. Asalnya untuk politik dalam kerajaan. Kemudian untuk pentadbiran yang lain, keilmuan, ekonomi, semua dia jadi pisah-pisah belaka. Jadi tak ada. Contohlah kalau kita hari ni, ni tak gerak slide. Contohlah kalau kita hari ni kita kata Islam kita kalau cakap bab ibadat boleh tak? Okey, tak ada masalah. Cakap bab masjid orang tak marah. Tiba-tiba kalau nak cakap bab hudud, nak cakap bab perundangan ataupun nak cakap pasal negara semua ni, nak cakap pasal sistem bai'ah dalam Islam, sistem khilafah, orang pakat marah. Sebab tu adalah unsur-unsur sekularisme yang mana kalau nak cakap bab pentadbiran dengan agama tak boleh. Kalau bab ibadah itu dibenarkan. Kita boleh tengok pada zaman Nabi SAW. Sebab apa Nabi SAW pindah daripada Mekah ke kota Madinah. Di Mekah, Nabi boleh semayang ke? Boleh, ada masalah nak semayang sendiri pun. Kalau Nabi pergi ke Kaabah pun, senyap-senyap pun Nabi boleh semayang. Tapi sebab apa Nabi pergi pula ke kota Madinah? Sebab kita kata seolah-olah Mekah tu dia ada elemen sekular. Apa? Dia eksklusif. Dalam bab ibadah, okey. Tapi dalam bab pentadbiran, kenegaraan, tak boleh nak buat di Mekah. Nabi pergi ke kota Madinah. Jadi kata, kita ni tak boleh memisahkan antara ibadah dengan benda-benda yang lain, tak boleh pisahkan agama dengan politik. Dia kata unsur sekular digunakan buat kali pertama oleh George Holyoake, macam mana Holyoake pada 1851. Jadi gerakan sekular telah digerakkan oleh Barat dan juga musuh-musuh Islam. Jadi bukan musuh-musuh Islam je lah, musuh-musuh kepada agama. Di India, usaha telah pada tahun 1791, rakyat Algeria dipaksa supaya tak beramal dengan undang-undang Islam. Ini pun Perancis juga dia takluk. Macam di Mesir pun sekalipun ada kena-mengena dengan Perancis. Perancis yang antara yang terkedepan dalam bab sekularisme. 1924. Jadi semua kena ingat tarikh ni. Tarikh kejatuhan khilafah Islamiah pada tahun 1924. Jadi Mustafa Kemal Atatürk. Atta tu maksud dia bapa ataupun Datuk lah, Turki. Bapa pemodenan Turki.
Sampai sekarang kalau kita pergi ke Turki, orang orang Turki dia tak hina. Kebanyakan dia tak kata kepada Mustafa Kemal Atatürk ni. Sebab dia kata Mustafa Kemal Atatürk ni lah yang bawa kemodenan, yang bawa kepada ni kebanggaan, kehebatan Turki. Yang Islamis yang kuat agama Islam lah yang hentam Mustafa Kemal Atatürk. Jadi mereka ni mengagung-agungkan. Dia menggulingkan pemerintahan beraja Turki tu Uthmaniyah, jadikan Turki negara sekular. Malaysia, Indonesia lain terima pengaruh melalui penjajah. Malaysia, Inggeris, Indonesia melalui Belanda. Kalau siapa ingatlah nama Snok Hakgronje, tu antara tokoh-tokoh besar lah tu, yang asalnya orang Islam tu lah. Dia masuk Islam dan dia gunakan Islam tu dia untuk menjatuhkan Indonesia di Belanda. Boleh buka lah kajian-kajian cerita tentang Snok Hakgronje tu yang biasa awak dengar masa sejarah zaman sekolah dulu. Okey, fahaman sekular. Apa dia fahaman sekular ni? Dia memisahkan agama dengan politik. Tu yang asal. Agama tu suci, politik tu kotor. Jadi orang-orang agama ataupun agama tu tak boleh ada dalam politik. Jadi kata-kata taklah, kita kata agama tu sebahagian daripada politik tu sebahagian daripada agama. Jadi kita tak boleh mengasing-asingkan. Kalau ikut dasar sekular, contoh yang kita kata sistem demokrasi kita sekarang ni. Sistem Islam ke? Dia asalnya bukan sistem Islam. Sebab apa kita orang Islam kita guna? Sebab hanya tu je yang ada yang kita kata kita boleh ambil dia sebab tak ada lagi sistem bai'ah, sistem khilafah. Kalau ada yang sistem bai'ah khilafah dia guna pakai, kita ambil. Jadi supaya kalau kita kata kalau kita dah ambil yang sedia ada ni demokrasi, kita lari kata saya tak mahu terlibat dalam politik. Politik akan diambil oleh orang India, orang Cina, orang bukan Islam. Jadi mereka akan pegang kerajaan. Jadi kita gunalah platform yang ada. Sekadar yang ada dah kita taklah kata itulah yang terbaik. Jadi kita tak nafikanlah ada kepentingan juga demokrasi. Sebab apa? Sebab dalam sistem demokrasi, dia rakyat untuk rakyat. Tak apa saya lari sikit daripada slide. Kalau slide ni awak boleh baca je. Untuk rakyat. Kalaulah pemimpin tu jahat, dia boleh jadi pemimpin tak? Boleh. Kalau orang tu jahat. Kalau ada orang sokong dia, dia bagi duit ke apa, dia akan tetap jadi pemimpin. Dalam Islam, sistem bai'ah, yang pilih tu bukannya semua rakyat. Hanya rakyat orang yang terpilih yang tahu buat hukum. Dia yang pilih pemimpin. Dan pemimpin tu ada syarat-syarat dia. Jadi kita kata sistem Islam bai'ah pun lebih baik daripada sistem demokrasi. Tapi kita gunalah apa yang ada. Mereka menghakkan agama dengan urusan ritual dan menjaga diri masing-masing. Jadi fahaman ini menggalakkan cara hidup yang bercanggah dengan Islam, mendedahkan aurat, hidup bebas, penganjuran majlis yang bercanggah dengan akhlak. Mudah je. Dalil dia la ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam beragama. Memang dalil Al-Quran sebut itu. Jadi macam mana kita nak faham? Maksud dia, kalau kamu ni agama Kristian, agama Buddha ke apa ke, kamu tak dipaksa untuk masuk dalam agama Islam. Tapi once bila kamu dah masuk Islam, kamu kena ikut undang-undang Islam. Tu fahaman cara yang tafsiran yang sebenar tentang ayat la ikraha fiddin. Jadi bila dah masuk Islam, wajib tutup aurat. Kalau orang yang berfahaman sekular, sebab apa nak kisahkan rambut saya ni, kubur saya, kubur awak, jadi kita lain-lain. Tak ada masalah awak cara awak. Itu adalah fahaman sekular. Kita kata tak, dalam Islam bila orang lain tak tutup aurat, kita kena amal ma'ruf nahi munkar, kita kena tegur. Sebab bila kita tengok aurat dia pun kita akan berdosa juga sebab kita tengok aurat orang lain tak. Jadi hidup bermasyarakat. Jadi kita ni kena jaga semua. Yang seterusnya masuklah tajuk yang kedua iaitu liberalisme. Biasa orang sebut Islam liberal. Macam mana sebenarnya yang dikatakan liberal ni? Liberal kalau sekular maksud dia pemisahan. Kalau liberal maksudnya kebebasan. Jadi mudah je, dia bersifat kebebasan dalam pemerintahan yang demokrasi dia demokratik, terbuka dan tidak tertumpu pada satu aliran pemikiran sahaja. Jadi dia bebas. Tapi kita kena faham jugalah bila sebut bebas ni. Biasa kita kata semua yang bebas ni nak kaitkan dengan liberal. Tak, liberal ni dia ada macam mazhab dia juga. Liberal yang pertama,
classic liberalism. Ni yang asal liberalism ni yang dia asaskan oleh John Locke. John Locke yang dulu yang asaskan. Jadi dalam classic liberalism dia ada juga berbeza dengan social liberalism ataupun satu lagi liberal socialism. Kalau social liberalism maksudnya liberal yang sosial. Contoh isu yang paling mudah lah kita kata LGBT. LGBT yang duk sokong sangat ni Siti Kasim ke orang-orang LGBT ni siapa? Golongan liberal lah. Sistem Islam ke apa ke, jaringan Islam liberal lah tu di Indonesia tu lah. Dia sokong. Jadi kata ikut klasik liberalism awal-awal yang dia kebangkitan liberalism ni, tujuan dia adalah untuk menjaga kesaksamaan, adalah untuk menjaga tujuan yang lebih besar, bukan tujuan tu. Liberalism yang asal dia tolak LGBT. Liberalism yang asal kalau macam LGBT tolak. Sebab apa? Dalam liberalism ni dia ada 8 benda. Dalam ni dia akan sebut dalam 3 ikut dalam slide ni. Tapi secara umum saya beritahu pada awak secara umum yang pertama dia ada hak milik. Okey. Tapi sebelum yang pertama adalah hak milik. Sebelum kita cerita pasal hak milik lah, kita sejarah sikit. Sejarah pengasas liberalisme Islam. Jadi kita sebut tadi liberal ni banyak daripada Perancis. Dan bila Perancis dia jajah Mesir, dia jajah Jazair ni semua, ni adalah kesan ni pemikir-pemikir Islam terkesan daripada liberalism. Antara kelompok perbincangan liberal adalah jaringan Islam Liberal Indonesia dan Sistem Islam di Malaysia. Dalam hampir keseluruhan negara Islam. Jadi mereka nak supaya cara hidup yang sekarang ni dimodernkan, tak ikut Al-Quran Sunnah tapi ikut perkembangan semasa. Okey, ni okey. Ni saya dah terang tadi. Liberalism ni dia difatwakan sebagai sesat. Tapi sebab apa sis tu masih boleh bergerak semua kita kata sebab kita tak ada lagi undang-undang yang jelas yang diputuskan dalam majlis dewan dewan rakyat ke dalam sidang ke semuanya untuk menyekat. Jadi dia boleh bergerak dengan bebas dan ada di kalangan ahli politik, dia ada di kalangan peguam, dia ada orang-orang yang hebat ahli akademik yang menyebabkan dia jadi susah. Jadi apa yang dia nak adalah isu amalan seks songsang, lesbian, gay, kebebasan beragama, murtad, poligami, benda tu yang dia bangkitkan. Macam saya kata, isu-isu yang dibangkitkan ni kalau ditengok kepada klasik modernism, liberalism, dia dah sebenarnya dia bertentangan. Dia hanya diikut oleh pasca lah yang liberalism yang baru yang kita sebut sebagai social liberalism. Antara fahaman yang dipegang oleh mereka adalah agama adalah urusan peribadi. Agama ni urusan peribadi, bukan urusan ramai. Jadi hak-hak milik peribadi ni kita serah pada masing-masing lah. Pakai tudung tu hak milik individu, bukan hak milik orang ramai. Jadi sangat-sangat menakutkan. Jadi kita boleh nampaklah beberapa tahun kebelakangan ni di Malaysia naik bila ada ahli politik ataupun ada ahli agama yang yang ikut fahaman liberalism ni, dia ajak orang supaya bermudah-mudah dalam urusan agama ni, jadi tengok secara kebebasan itu. Jadi kita nilah ramailah ulama-ulama Islam yang menentang. Jadi ciri-ciri dia, tadi saya kata 8 dah. Jadi yang utama adalah kebebasan mutlak. Golongan yang berpegang dengan kebebasan mutlak ini menganggap bahawa bebas melakukan apa sahaja yang diinginkan yang yang tidak ada kongkongan agama, tradisi. Jadi kepentingan umum sekalipun tak boleh diutamakan melainkan tengok kebebasan individu. Jadi kita kata kebebasan ni memang dalam liberal ni dia pandang yang besar. Sebab dulu zaman Perancis, tujuan dia nak bebaskan orang yang menjadi hamba. Orang yang jadi hamba, dia nak suruh orang tu jadi bebas. Sebab apa? Tujuan dia adalah materialism. Dia nak biar negara tu maju,
Syarat dia bila hamba dah jadi orang bebas, dia akan tingkatkan produktiviti. Bila tingkatkan produktiviti, ekonomi negara akan maju. Jadi tu tujuan asal. Bukan kebebasan yang mutlak ikut asal. Jadi kebebasan mutlak ni adalah liberal yang moden yang dah menyimpang daripada yang sebenar. Okey, yang seterusnya, prinsip kesamarataan. Yang ni biar sekarang ni dia pejuang golongan feminis, persamaan jantina antara lelaki dengan perempuan semua tak. Politik semua orang jadi ketua negara ke boleh. Tapi dalam Islam kita pegang kepimpinan tertinggi tak boleh dipegang oleh perempuan. Nombor dua negara ke, nombor tiga ke tak apa. Tapi jadi Perdana Menteri ke tak boleh perempuan. Tu dalam Islam. Setakat ni benda tu tak ada lagi dalam perundangan. Bila tak ada dalam perundangan, bila-bila masa je dia orang perempuan boleh jadi Perdana Menteri. Jadi kita kata benda ni bertentangan lah dengan mazhab Syafi'i kita yang kata tak boleh wanita duduk di kedudukan yang tertinggi. Jadi dalam liberal yang asal, dalam liberal yang asal macam mana? Dia ada juga kesamarataan ni. Memang ada. Sebab tujuan dia asalnya macam kata untuk ekonomi. Bila sama rata semua ni, jadi semua orang ada hak dia terjaga, dia akan bekerja dengan kuat. Bila bekerja dengan kuat, ekonomi pun akan jadi tinggi. Asas dia mereka adalah nak suruh kesejahteraan dari sudut ekonomi. Tu liberal yang asal. Seterusnya, prinsip untung rugi jadi sandaran. Jadi agama dilihat sebagai hak peribadi, orang lain tak boleh nak tentukannya. Perspektif masyarakat tidak lagi menjadi terah pegangan. Malah konsep baik dan buruk dinilai berdasarkan perspektif individu. Contoh aurat, orang berzina, duduk serumah ni tanpa ikatan atau dibolehkan nak sentuh ni dengan mudah. Dia tu antara ciri-ciri Islam liberal ataupun liberalism. Kalau ikut yang asal balik, saya suka balik pada yang klasik liberalism tadi, nak sebut awak nampak perbandingan. Ikut yang asal, hak individu memang kena jaga. Kemudian dia kena jaga juga hak bermasyarakat. Hak supaya tidak berlaku pergaduhan, tidak berlaku peperangan. Jadi bila dia jaga tidak berlaku peperangan, tidak ada keamanan, akan menyebabkan ekonomi dia jadi kuat. Jadi sebab ni kita kata macam LGBT, macam isu-isu buat rusuhan ke apa ni, duduk nak bantah-bantah isu benda-benda yang dalam kerajaan, benda tu bukanlah prinsip dalam liberal. Sebab benda tu akan menjatuhkan ekonomi kerajaan. Tu prinsip asal. Tapi yang sekarang ni adalah yang social liberalism. Awak kena faham. Jadi last sekali ni John Locke. Ingatlah nama John Locke ni dia adalah pengasas modern liberalism yang dipegang sekarang. Manusia memiliki kebebasan yang mutlak dalam setiap perbuatan mereka. Menurut falsafah eksistensialisme, etis menyatakan bahawa hakikat manusia berbeza daripada hakikat kejadian makhluk kerana dia ditentukan oleh dirinya sendiri. Sedangkan makhluk yang lain ditentukan oleh esensinya, iaitu orang lain tiada hak untuk menentukan esensi manusia itu sendiri kecuali dirinya. Jadi hak-hak tadilah, hak-hak peribadi itu memang kuat, jadi dia kena jaga. Jadi kesimpulan daripada perbahasan sekular, liberal, modernism yang sebelum ni, kita kata mudah je. Jadi benda tu adalah ditolak dalam Islam. Tidak diterima benda yang dibuat untuk menjatuhkan agama, yang tak mahu agama ada dalam perundangan, agama ada dalam kehidupan. Sebab mereka dah rasa susahnya hidup dalam agama yang mengongkong. Jadi kita kata silap tu sebab agama tu yang mengongkong terlalu kuat dan agama tu tak betul. Kalau kita ni Islam, kita guna syariat Islam, sifat syariat Islam kita adalah dia boleh interaksi dengan mana-mana zaman. Dia boleh interaksi dengan mana-mana individu. Jadi semua orang dapat kebaikan. Jadi Islam ni adalah agama dinul hayah. Islam is the way of life.
agama lain dia tak ada sifat is the way of life, jadi akan nampak kekurangan. Jadi kalau kita nampak kehebatan Islam, kita rasa tak ada masalah. Hatta golongan liberal ke sekular ke, dia nampak Islam ni adalah agama yang benar, boleh dijadikan cara hidup, dia akan nampaklah kehebatan, kelebihan Islam berbanding sistem demokrasi, liberal, modernism dan tu semualah. Jadi kita sendiri pun kena belajarlah lagi dan supaya kita hilanglah segala kekeliruan kita terhadap Islam dan berhati-hati daripada Islam liberal, sekular dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.